Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita peluang untuk kita menjalani hidup di atas muka bumi ini dan memberi kita taufik untuk melaksanakan perkara-perkara kebaikan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan bacaan hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan Al-Quranul Karim. Hadis yang kita akan baca ini, hadis yang seterusnya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qulub tasda'u kama yasda'u al-hadid idza asabahu al-ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kathratu dhikril maut wa tilawatul Qur'an. Rawahul Baihaqi. Artinya daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, sesungguhnya hati-hati ini akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah penggilapnya? Apakah pembersih bagi menghilangkan karat tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak ingatkan maut dan membaca Al-Quran. Jadi dalam hidup ini tuan-tuan, dosa seperti mana besi menjadi karat disebabkan terkena air, begitu jugalah hati manusia ini menjadi karat, menjadi hitam apabila terkena dengan dosa dan maksiat. Dosa yang banyak akan menyebabkan hati yang asalnya bersih menjadi hitam, menjadi karat. Hati ibarat seperti sebuah cermin. Apabila cermin itu bersih, maka pantulannya pun penuh. Pantulan cahayanya pun jadi penuh. Tapi apabila cermin tersebut kotor, separuh daripada cermin itu kotor, bintik-bintik hitam, maka yang akan memantul hanyalah separuh sahaja yang bersih itu. Begitulah cahaya makrifah kita akan terpantul penuh ataupun tidak penuh, bergantung kepada bersihnya hati ataupun tidak. Oleh kerana itu, hendaklah kita menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Sekiranya kita terjatuh ke dalam maksiat, maka hendaklah kita segera bertaubat. Kerana nafsu yang sentiasa diikuti, sentiasa melakukan amalan-amalan syaitan, maka dia akan menjauhkan kita daripada ma'rifatullah, daripada mencari keredaan Allah. Jadi untuk membersihkan hati tersebut, mengikut hadis ini, Nabi SAW mengajar kepada kita, hendaklah kita banyak mengingati mati. Banyak mengingati mati, kerana dengan mengingati mati itu akan menahan seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dengan memperbanyakkan membaca
Al-Quran. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebut kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa-apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi ada orang-orang yang kafir ini, dia tidak dapat menerima kebenaran. Dia tidak dapat tunduk kepada perintah Allah, perintah Rasul. Dia tidak dapat tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh para Rasul. Kerana apa? Kerana dia tak faham ke? Kerana dia tak melihat ke? Kerana dia tidak mendengar ke? Maka Allah beritahu kerana hatinya telah tertutup dengan usaha yang mereka lakukan. Disebabkan bergelumang dengan maksiat ini, tidak mahu benci kepada kebenaran ini, menyebabkan titik-titik noda hitam melekat pada hati, menyebabkan hati itu akhirnya tertutup. Tertutup. Baik. Dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bahawa ada satu hadis yang menyatakan, kata Nabi, aku meninggalkan dua penasihat. Aku meninggalkan untuk kamu dua penasihat. Satu yang berkata-kata, penasihat yang boleh berkata-kata, dan satu lagi yang diam. Maka yang berkata-kata itu ialah Al-Quran yang mulia, dan yang diam, penasihat yang diam itu ialah mengingati maut. Jadi Al-Quran dan juga mengingati mati itu merupakan peringatan. Peringatan bagi kita, dan Al-Quran dan mengingati maut itu juga menjadi wasilah jalan untuk membersihkan hati kita. Dan sabdaan Nabi SAW ini hanya dapat diamalkan, hanya akan terkesan bagi orang yang mahu menerima nasihat dan menganggap nasihat itu perlu untuk diamalkan. Ada pun orang yang rasa tak payahlah yang ni, maka nasihat ini, peringatan ini tidak akan memberi apa-apa manfaat. Bahkan ada yang menganggap agama ini sia-sia. Ada yang menganggap agama ini penghalang kemajuan. Jadi bagi orang yang jenis macam ni, sabdaan Nabi, peringatan Nabi ini tidak akan menjadi nasihat dan panduan di dalam hidupnya. Pasal dia menganggap benda-benda agama ini penghalang. Dia menganggap benda-benda agama ini sia-sia. Pasal tu kadang-kadang kita mendengar ada orang dia cukup marah, dia cukup benci apabila seseorang ini bercakap perihal agama pada tempat-tempat tertentu. Contohnya, ketika di dalam Dewan Rakyat ke, Dewan Parlimen ke, dalam majlis-majlis, dalam majlis perkahwinan ke, majlis ikutlah, majlis apa sekalipun, majlis yang baik-baik ini, bila ada orang nak cakap cerita tentang agama, nak baca ayat-ayat Quran, maka ada pula orang yang tempelak, kalau nak baca-baca ayat Quran ni, baik kamu duduk kat atas masjid, bukan sini tempatnya. Dia tempelak. Jadi orang-orang yang jenis macam ni, dia tidak memandang besar, tidak memandang besar perintah Allah dan juga petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi orang yang akan menggunakan Al-Quran sebagai panduan ini ialah orang yang hendak mengikut panduan tersebut. Orang yang hendak mengikut dan meyakini bahawa apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi beritahu adalah benar. Orang yang yakin ini sahajalah yang akan menggunakan Al-Quran ini sebagai panduan di dalam hidup kita. Ada orang, kata Hasan Al-Basri radhiyallahu an, kata Sayyid Hasan Al-Basri, orang zaman dahulu meyakini bahawa Al-Quran adalah perintah daripada Allah. Jadi bila mereka meyakini Al-Quran ini perintah daripada Allah, sepanjang malam mereka memikir dan merenung tentang kandungan Al-Quran. Pasal ini perintah Allah, maka dia merenung dan memikir apa yang Allah perintahkan. Dan pada waktu siang, mereka beramal dengan perintah tersebut. Ini orang dulu, kata Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Sementara, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, pada zaman ini, kamu bersungguh-sungguh membetulkan sebutan huruf-huruf
dan baris-baris huruf tersebut, tetapi kamu tidak meyakini Al-Quran itu sebagai perintah Tuhan, dan tidak juga kamu merenung dan memikirkan kandungan Al-Quran. Tapi pada zaman ini, kata Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu an, kamu sibuk dengan sebutan huruf-huruf, kamu sibuk dengan baris-baris, tetapi kamu tinggalkan perintah yang utama, iaitu memikirkan makna perintah tersebut dan mengamalkan perintah tersebut di dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Quran itu membacanya adalah ibadat. Setiap huruf yang dibaca diberi ganjaran pahala, dan antara tanggungjawab kita ialah melaksanakan perintah tersebut secara amali di dalam kehidupan kita. Itu membuktikan, antara bukti yang membuktikan bahawa kita benar-benar yakin panduan Allah itu adalah panduan yang benar dan perlu kita laksanakan di dalam kehidupan. Baik, kita teruskan hadis yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in syarafan yatabahawna bih, wa inna baha'a ummati wa syarafaha al-Quran. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu ada kemuliaan yang manusia berbangga dengan kemuliaan itu. Sesungguhnya kebanggaan dan kemuliaan umatku ialah Al-Quranul Karim. Jadi setiap benda, setiap perkara ini ada kemuliaan yang manusia banggakan. Manusia bangga dengan sesuatu kemuliaan. Tapi kemuliaan bagi umat ini, kata Nabi, ialah Al-Quran. Kita tengok. Ramai orang melihat, memperlihatkan kebesaran dan kemuliaan melalui keturunan keluarga. Dia merasa besar, dia merasa mulia kerana datuknya mulia, neneknya mulia, keturunan mulia, keluarganya mulia. Dia pandang kemuliaan dari sudut keluarga. Ada yang merasa dia ni hebat, mulia disebabkan harta yang banyak. Ada yang merasakan dia mulia, hebat, besar kedudukannya kerana dia menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Dia rasa suatu kemuliaan. Sementara sebab yang menjadi kebanggaan umat ini, adapun umat ini, kata Nabi, yang menjadi kebanggaan bagi mereka ialah Al-Quran. Al-Quran. Iaitu apabila ia membaca, apabila ia mengingati, ia mengajar dan beramal dengan Al-Quran, itulah kebanggaan bagi umat ini. Kata Nabi SAW. Jadi pasal itulah bila kita boleh baca Al-Quran, tuan-tuan, kita boleh baca. Kalau kita mampu mengingati, kita ingat, kita hafal, kita mengajar dan kita beramal. Kita beramal ini perlu, kita beramal dengan Al-Quran ini. Wajib kita beramal dengan Al-Quran ini. Maka itulah kebanggaan bagi umat ini. Apabila kita boleh melaksanakan perintah Allah di dalam kehidupan ini, itu suatu kebanggaan bagi umat Islam ini, kata Nabi SAW. Kenapa? Orang-orang yang mendengar Al-Quran ini, tuan-tuan, dia ini kalam Allah. Kalam kekasih. Jadi sehebat-hebat kebesaran dunia ni tidak dapat menyamai kemuliaan Al-Quran. Tambahan pula, kehebatan dunia yang kita nampak ini, hebat bagaimanapun kehebatan dunia, ia tetap akan binasa. Tidak hari ini, mungkin hari esok. Tidak bulan ini, mungkin bulan depan dan seterusnya. Tetapi, namun demikian, kehebatan Al-Quran ini, dia kekal. Tidak akan berakhir selama-lamanya. Adapun dunia ini, kebesaran dunia ini, akan sirna. Tetapi kehebatan, kemuliaan Al-Quran ini akan kekal, tidak akan berakhir selama-lamanya.
Kemudian orang yang mendengar, orang yang baca Al-Quran, dia mendapat kemuliaan. Dan orang yang mendengar bacaan Al-Quran, dia akan terkesan hatinya. Ini hebat Al-Quran ini. Kita lihat zaman kita ini orang bukan Islam. Kadang-kadang bila dia dengar ayat Quran dibaca, dia merasa sesuatu keajaiban. Dia pun tak faham benda tu. Bahkan sekarang kita lihat azan itu pun orang rasa hebat. Orang yang bukan Islam ni merasa hebat. Kerana apa? Kerana bacaan Al-Quran ini dia memberi kesan kepada manusia yang mendengar. Dan Al-Quran ini lagi dibaca, tidak jemu-jemu membacanya. Lagi dibaca, lagi seronok. Lagi dibaca, lagi cinta. Berbeza dengan bacaan-bacaan, perkataan-perkataan yang lain. Berbeza dengan perkataan-perkataan yang lain. Walaupun perkataan yang datang, tulisan yang datang, surat yang datang daripada orang yang sangat kita cintai. Kita mendapat surat orang yang sangat kita cintai. Barangkali pada mula-mulanya kita pun baca. Seronok baca. Lepas 1 jam, baca lagi. Seronok dia. Tapi berapa lama kita nak baca? 10 kali? 20 kali? 30 kali kita nak baca? Akhirnya tetap akan jemu. Bahkan orang yang kita kasihi itu, yang kita cintai itu, bila kita dah kahwini dia, surat tu pun tak tahu kat mana dah. Kita pun dah tak baca dah surat tu. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran dihafal, dibaca satu lembaran, dibaca kadang-kadang beratus kali, berpuluh-puluh kali, dibaca sepanjang hayat dibaca. Tidak jemu-jemu manusia membacakannya. Bahkan apabila ada halangan yang menghalang dia, tak dapat membaca, akhirnya hilang halangan itu dan akhirnya dia baca dengan rasa seronok dengan bacaan Al-Quran. Pasal tu Al-Quran ini tidak dapat nak dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Lagi banyak dia baca, lagi bertambahlah terasa kelazatan dan kemanisannya. Itulah hebatnya Al-Quran. Bacaannya tidak dapat nak ditandingi dengan bacaan yang lain dan kemuliaannya tidak dapat nak dibandingkan dengan kemuliaan yang lain. Sekarang kita merenung pula keadaan diri kita. Kita renung keadaan diri kita. Berapa ramaikah antara kita yang benar-benar berbangga dengan keadaan dirinya sebagai seorang hafiz Al-Quran. Kita bangga tak? Bahkan kadang-kadang kita lihat orang yang hafaz Al-Quran itu pun tidak merasa dirinya mulia. Ini suatu kerugian. Ini suatu kerugian. Kita boleh baca Al-Quran. Kita boleh sentiasa membaca Al-Quran setiap hari. Itu pun suatu kemuliaan yang besar. Apatah lagi kalau orang tu boleh membaca setiap hari, menghafal, beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran ni tuan-tuan, tak kira kita hafal Quran ke tak hafal Al-Quran, kita perlu beramal dengan Al-Quran. Jadi bila kita hafal Al-Quran, itu suatu kebanggaan sepatutnya. Tetapi kadang-kala kita melihat, seorang yang hafiz itu pun sendiri dia tidak bangga dengan keadaannya hafal Quran. Manusia, dia lebih berbangga dan merasa kemuliaan apabila dia hanya mempunyai ijazah yang tinggi-tinggi, gelaran yang hebat-hebat, kehebatan, kebesaran harta benda dunia dan sebagainya. Dia lebih memandang besar perkara dunia, sedangkan perkara-perkara itu akan ditinggalkannya apabila dia menemui kematian. Sedangkan Al-Quran ini lagi dibaca, lagi seronok, lagi dibaca, lagi terasa kelazatan dan kemanisan, lagi dibaca, diamalkan, semua itu akan menjadi ganjaran pahala yang memberi kebaikan baginya di dunia dan kebaikan yang menantinya di akhirat kelak. Maka perlulah kita merasa suatu kemuliaan, suatu kebanggaan, suatu nikmat apabila kita boleh membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan melaksanakan perintah Al-Quran di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hidup kita ini akan menjadi manfaat, akan menjadi penuh dengan keberkatan
dengan dekatnya kita dengan keberkataan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.